Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baiklah, pada hari ini kita akan sambung lagi pembelajaran kita untuk subjek Bahasa Melayu tahun 2. Sebelum kita memulakan pelajaran, eloklah cikgu nak kamu sediakan dulu peralatan seperti biasa, buku teks, buku aktiviti dan buku tulis. Untuk hari ini kita akan mempelajari buku teks muka surat 65. Sebelum kita memulakan pelajaran kita, cikgu nak kamu buka dulu muka surat 65. Objektif pembelajaran kita hari ini ialah menyatakan idea keseluruhan teks. Okey, apa itu idea keseluruhan? Idea keseluruhan maksudnya ialah idea yang menceritakan keseluruhan teks, petikan, dialog dan lain-lain apabila dinyatakan di dalam teks berkenaan. Idea ini diperoleh setelah membaca keseluruhan teks, iaitu baca sehingga habis petikan ataupun dialog ataupun sebarang bahan bacaan ataupun teks yang diberikan. Tujuan dia untuk mengetahui kandungan petikan yang dibaca. Apa dia? Untuk mengetahui apa yang kita baca daripada teks berkenaan. Okey, sekarang buku teks muka surat 65. Okay, di dalam buku teks muka surat 65 ini diceritakan tentang sesuatu tetapi tajuk dia tidak dinyatakan di sini. Kalau kamu tengok tiada tajuk di atas tu. Okay, di sini tajuk dia tiada. Okay. Sebelum kita mengetahui apakah tajuk yang sesuai untuk teks yang kita baca, kita perlu baca terlebih dahulu apa yang hendak diceritakan ataupun yang hendak disampaikan melalui teks ini. Okay, mari kita baca bersama-sama. Amboi, wanginya bau masakan makcik. Makcik masak apa? Ibu Hana pun dah jawab, makcik sedang memasak nasi ambeng. Makcik, apakah nasi ambeng? Nasi ambeng ialah makanan tradisi masyarakat Jawa, iaitu nasi putih yang dihidangkan dalam dulang dengan makanan yang lain. Antaranya termasuklah mi goreng, ikan masin, sambal, serunding kelapa, tempe dan ayam goreng. Apakah keistimewaan nasi ambeng, makcik? Nasi ambeng istimewa kerana setiap hidangan akan dimakan secara beramai-ramai. Situasi ini dapat mengeratkan hubungan persaudaraan dalam sesebuah keluarga dan masyarakat. Barulah saya faham. Terima kasih, makcik. Okey, itu adalah teks ataupun dialog yang kita baca mengenai apa. Okey, mari kita lihat slide yang seterusnya. Okay, yang pertama, kamu tengok tadi yang ditulis dengan tulisan berwarna merah ni, ataupun kamu boleh tengok kat atas tu, dia ada menyatakan dekat situ makanan tradisi masyarakat Jawa. Kemudian tulisan merah lagi dihidangkan dalam dulang dengan makanan lain. Tulisan merah lain lagi mengeratkan hubungan persaudaraan. Seperti yang kita pelajari sebelum ini, cikgu ada nyatakan apa itu idea utama dan idea sampingan. Idea utama selalunya dia bermula dalam satu-satu perenggan untuk menerangkan, menyatakan apa yang hendak disampaikan. Kemudian idea sampingan ini akan membantu memberi penerangan tentang idea utama itu ataupun menjelaskan maksud idea utama itu. Jadi, menerusi teks yang kamu baca, iaitu makanan tradisi masyarakat Jawa dihidangkan dalam dulang dengan makanan lain, kemudian mengeratkan hubungan persaudaraan. Ini semua adalah idea utama dan juga idea sampingan untuk menceritakan apa itu idea keseluruhan. Jadi, apakah yang kita baca tadi tentang apa? Tentang nasi ambeng. Jadi, idea keseluruhan dia sudah tentu nasi ambeng. Kalau kamu tengok dalam ni, cikgu highlight dekat sini. Ya, ini adalah nasi ambeng. Okey. Apakah petikan yang kita baca tadi? Idea keseluruhannya adalah nasi ambeng. Okay. Itu sahaja tentang buku teks pada hari ini. Tetapi cikgu nak kamu baca bersama ibu bapa kamu untuk melancarkan bacaan kamu. Okay. Ini contoh nasi ambeng yang kamu boleh lihat yang kita baca tadi. Okay, dia ada nasi putih di bawah dia, ada ikan kering, ni ada serunding kelapa, ini mi goreng, ayam masak kicap, ni tempe, dia macam-macam lah. Macam
Nah, macam ni menu dia lain sikit, lagi banyak dia punya pilihan. Tapi masih juga menggunakan nasi putih dan juga menu utama dia mesti ada tempe, ikan kering, kemudian lauk-lauk lain lah. Ini pula contoh yang lain yang lebih kurang sama juga. Dia mesti ada mi goreng, dia mesti ada nasi putih, sambal goreng Jawa, ikan kering, serunding kelapa. Itu antara perkara asas yang ada dalam nasi ambeng. Kamu boleh cuba, tapi mungkin di sini sukar untuk didapati sebab ini makanan Jawa. Okey, sekarang kamu buka pula buku aktiviti muka surat 72. Buku aktiviti muka surat 72. Kita akan baca bersama-sama apakah yang akan diceritakan melalui teks ini. Kita kenal pasti. Kemudian kita akan kenal pasti idea utama dan idea sampingan. Akhir sekali kita akan dapat apakah idea keseluruhan. Mari kita baca bersama-sama. Pada hari Minggu yang lalu, keluarga Suraya mengadakan jamuan. Mereka mengundang jiran-jiran. Pada hari tersebut, Ibu Suraya memasak makanan. Beliau masak nasi putih, gulai daging, ikan pekasam goreng dan kerabu umbut kelapa. Nenek Suraya menyediakan pencuci mulut. Beliau menyediakan pulut mangga, agar-agar dan kuih bunga pudak. Keluarga Suraya selalu menyediakan masakan ini untuk sesuatu majlis. Para tetamu makan dengan penuh berselera pada hari itu. Okey, di sini dia ada nyatakan beberapa idea. Jadi, untuk mengenal pasti apakah idea keseluruhan, kita perlu terlebih dahulu mengenal pasti idea utama dan idea sampingan. Di sini dia dah bagi dah idea utama, makanan dan pencuci mulut. Okay. Makanan ni dimasak oleh siapa? Oleh Ibu Suraya. Dia masak makanan. Kemudian pencuci mulut ni dimasak oleh siapa? Nenek Suraya. Okey, kita tengok dulu Ibu Suraya dia masak. Apa yang dia masak? Okey, nasi putih. Dia masak nasi putih. Dia masak gulai daging, ikan pekasam goreng dan kerabu umbut kelapa. Okey, kamu tulis di bawah tu. Sekejap ya. Kamu tulis di bawah ni. Nasi putih, gulai daging, ikan pekasam goreng dan kerabu umbut kelapa. Tulis di bawah ni. Kemudian apa pula yang dimasak oleh Nenek Suraya? Pencuci mulut. Pencuci mulut idea utama. Apa idea sampingan dia? Apa yang dimasak dalam oleh Nenek Suraya ni? Apa yang disediakan untuk pencuci mulut tu? Iaitu pulut mangga, agar-agar, kuih bunga pudak. Okey, seterusnya kamu dah dapat dah idea utama dan idea sampingan. Jadi apakah idea keseluruhan yang hendak disampaikan melalui teks yang kita baca sebentar tadi? Okay, sekiranya cikgu akan katakan dia adalah tentang jamuan keluarga Suraya. Jamuan yang disediakan oleh keluarga Suraya. Dia menyediakan hidangan-hidangan ini untuk jamuan yang untuk tetamunya. Okey. Ini untuk aktiviti muka surat 72. Sekarang cikgu nak kamu buka pula muka surat sebelum tu mari kita lihat dulu apakah ini adalah ikan pekasam goreng, gulai daging, ni umbut kelapa, ni kerabu umbut kelapa. Umbut kelapa ni adalah bahagian dalam kelapa, batang kelapa yang dikoyak ataupun bahagian yang lembut diambil untuk dibuat kerabu. Okey, seterusnya ini pula pulut mangga, agar-agar dan kuih bunga pudak. Ini kamu boleh lihatlah contoh-contohnya sekiranya tidak pernah lihat. Ini adalah kuih bunga pudak. Okey, seterusnya buka buku aktiviti muka surat 73. Kita kenal pasti idea keseluruhan daripada petikan mudah yang dinyatakan di sini. Okey, contoh yang pertama kita lihat dulu apakah yang hendak disampaikan. Makanan tradisi kaum Melayu sangat banyak. Makanan yang popular ialah ketupat, rendang dan sate. Makanan ini biasanya dihidangkan semasa hari raya. Rasanya sangat sedap. Jadi apakah idea keseluruhan yang hendak disampaikan? Kalau di situ kamu boleh lihat dengan mudahnya sekali ialah makanan tradisi masyarakat. Maafkan cikgu. Makanan tradisi kaum Melayu. Okey, kamu tengok. Dia ada letakkan dekat situ. Cikgu garis dekat sini. Di sini, makanan tradisi kaum Melayu. Okey, jadi
idea keseluruhan dia kamu tulis makanan tradisi kaum Melayu. Okey, sekarang tengok pula dekat ni kaum Cina bawah ya. Kaum Cina suka makan kuih bulan, kuih bakul dan yisang semasa perayaan Tahun Baharu Cina. Makanan ini makanan tradisi kaum Cina di Malaysia. Jadi dia tidak nyatakan terlebih awal idea keseluruhannya. Dia nyatakan dulu idea sampingan dan idea utama, baru dia nyatakan idea keseluruhan. Apakah idea keseluruhannya? Sama juga makanan tradisi kaum Cina. Tadi makanan tradisi kaum Melayu, sekarang makanan tradisi kaum Cina. Okey, dan akhir sekali, terdapat pelbagai makanan tradisional kaum India seperti muruku, vade, ladu dan putu mayang. Semasa menyambut Deepavali, makanan ini dihidangkan kepada tetamu. Ini makanan apa pula? Seperti yang kamu tahu sebelum-sebelum ini, yang kamu telah baca. Tadi, makanan tradisi kaum Melayu, makanan tradisi kaum Cina, dan sekarang makanan tradisi kaum India. Ya, betul. Makanan tradisi kaum India. Okay, dinyatakan di sini ya. Okay, itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Sekiranya kamu ada apa-apa persoalan, kamu boleh nyatakan ataupun PM cikgu. Sila hantar tugasan ini sebaik sahaja siap supaya cikgu dapat rekod senarai semak hasil kerja kamu. Okay? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.